أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن ولئن Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, para penonton, pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah. Hari ini sekali lagi kita dapat bersama untuk meneruskan kelas tadabbur dari surah Nuh. Hari ini dah masuk hari yang ketiga. Kita mula surah Nuh ni 2 hari yang lepas, iaitu pada hari Khamis. Jadi hari ini 19 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 28 Ogos 2021 Masihi. Jadi sambungan kita, semalam kita dah baca ayat kelima, 6, cuma tak sempat nak habiskan apa ayat ke-10. Jadi untuk hari ini kita nak sambung untuk ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وإني كلما دعوتهم. Dan sesungguhnya aku setiap kali aku menyeru mereka untuk engkau ampunkan mereka, lalu mereka menjadikan asabi', jari-jari mereka disumbat ke dalam telinga mereka. Itu tindakan yang mereka sendiri pilih untuk melakukannya. Yang kedua, wastawsyaw thiyabahum, dan mereka menutup yakni selubung badan mereka dengan pakaian, ataupun tutup kepala mereka dengan pakaian. Ini sebagai suatu tindakan istihza atau sukhriyah, mempersenda, mengejek dakwah Nabi Nuh. Kalau mereka betul-betul tak nak ikut, tak nak dengar, mereka boleh beredar pergi ke tempat lain. Tapi mereka tetap berada depan Nabi Nuh dengan cara tutup hujung jari dalam telinga, seolah mereka kata, kau cakaplah Nuh, aku dengar. Aku dengar tapi hujung jari dalam telinga. Lalu mereka tutup kepala mereka dengan kain. Dan mereka berterusan dengan cara sebegitu, dan mereka sombong dengan amat sangat. Baik, kita nak lihat pada perkataan kullama, setiap kali. Maknanya perkara ini berlaku bukan sekali dua, bukan 2-3 kali, tetapi banyak kali. Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kullama merujuk kepada sesuatu yang tikrar. Setiap kali Nabi Nuh memulakan ucapannya, memulakan dakwahnya, maka kaumnya mengambil tindakan yang sama, iaitu sumbat hujung, menyumbat telinga dengan hujung jari. Jadi ini menunjukkan bahawa tingginya kesabaran Nabi Nuh untuk dakwah yang begitu lama. Kita dah bincang kemarin 2 hari lepas,
dakwahnya lama selama 950 tahun dan dia boleh bersabar dengan kerana kaum dia yang sebegitu perangainya. Kita ni biasanya tak sabar kita ni. Kita tak cakap Nabi-Nabi Rasul ni lain sebab dia orang ni Allah Ta'ala bagi kekuatan yang luar biasa. Ulul azmi, orang yang punya keazaman, jiwa yang kuat. Kita ni tak kuat. Kita tak kuat. Kita baca ayat ni, kita tadabbur supaya kita boleh fikir betapa lemahnya kita bila kita berada dalam medan dakwah. Kita berdepan dengan kerenah manusia dan kita seperti nak supaya orang yang buat perangai tak elok tu segera dihukum oleh Allah. Paling tidak pun kita kata, ikut mu lah. Mu tak dengar, mu degil sangat, nanti mati mu kuburmu, aku kubur aku. Aku malah cara dah, aku malah peduli dah. Jadi seolah-olah kita dah cepat nak give up. Give up. Ataupun kita mudah menyerah kalah atau mudah untuk mengaku tidak mahu lagi teruskan kerja-kerja dakwah. Tapi Nabi Nuh AS, dialah begitulah. Nabi-Nabi dan Rasul, dia ada sifat kasih kepada umat mereka. Atas sifat kasih sayang, maka mereka teruskan dakwah. Walaupun ada di antara mereka yang degil dan sebegitu buruk perangainya. Jadi pengajaran daripada kisah Nabi Nuh ni kita kena apa dia? Kena hayati dalam hidup kita. Khususnya bila kita nak beri nasihat kepada, kalau saya sebagai guru sekolah untuk pelajar-pelajar kita, ataupun kita sebagai ibu bapa untuk anak-anak kita sendiri yang mungkin bersikap kurang ajar lah, kita kata kurang ajar, tidak menjaga adab. Mungkin anak kita tak adalah sampai bila kita bagi nasihat ditutup telinga dengan jari, itu memang kurang ajar sungguh lah kalau anak kita buat begitu. Mungkin paling tidak pun kita cakap dia awak tak erti, awak tak dengar. Seolah-olah apa yang kita beritahu ni langsung tidak masuk dalam lubang telinganya, tak masuk dalam hatinya. Tapi kita ibu bapa kena sabar. Kita teruskan nasihat, kita kena sabar dan kita kena banyak berdoa untuk kebaikan mereka. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam ayat ini juga Nabi Nuh beritahu kepada Allah, sebab ayat ni menceritakan pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, kullama da'autuhum, setiap kali aku mengajak mereka, litaghfira lahum, supaya engkau ampunkan mereka. Maksudnya setiap kali aku mengajak mereka supaya mereka mendapat sebab-sebab yang melayakkan mereka diampunkan dosa. Iaitu kullama da'autuhum ila sababil maghfirah. Apabila setiap kali aku mengajak mereka kepada sebab-sebab yang membawa kepada mereka diampunkan. Bagi orang kafir, kalau mereka mahukan keampunan daripada Allah, mereka kena masuk Islam, mereka kena beriman. Itu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya. Maksud litaghfira lahum da'autuhum ila sababil maghfirah. Aku mengajak mereka kepada sebab-sebab yang mereka akan diberi keampunan. Bagi orang kafir, sebab keampunan adalah dengan mengucap dua kalimah syahadah. Satu, untuk kita orang dah orang dah beriman, orang Islam yang ada buat salah dan silap, sebab keampunan adalah dengan mereka kembali kepada Allah. Semalam kita dah bincang antaranya ayat dalam surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kamu. Itu bagi orang yang dah beriman. Sebab untuk mereka dapat keampunan, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Dalam tafsir Al-Muyassar, perkara yang sama disebut tentang litaghfira lahum, setiap kali aku menyuruh mereka supaya engkau ampunkan mereka, iaitu ila ma fihi sabab ghufrani dzunubihim. Setiap kali aku mengajak mereka kepada apa yang menjadi sebab bagi keampunan dosa mereka. Sebab keampunan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bertaubat. Dengan bertaubat. Kalau orang kafir, caranya adalah mereka kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila mereka meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka dah dikira bertaubat daripada kekafiran, maka selebihnya mereka memikul tanggungjawab untuk melaksanakan perintah-perintah agama yang diwajibkan dalam syariat. Baik, sebab keampunan bagi orang kafir ialah dengan beriman. Litaghfira lahum.
Baik, di sini untuk ayat ini saya nak tarik perhatian sedikit tentang kisah Islamnya seorang sahabat bernama Amr bin Al-As. Ada kisah menarik tentang Amru ni. Sebab dia ada kaitan dengan ayat ni. Ayat ni tentang kisah Nabi Nuh. Iaitu beriman menjadi sebab bagi keampunan. Adapun kisah Amru yang hampir samalah dia punya kisahnya. Iaitu panjang kisah dia tu. Sebelum dia masuk Islam, dia pernah beritahu, dia kata wa ma ahadun ashaddu bughdan li Rasulillah minni. Tidak ada seseorang yang lebih marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada aku. Mana sebelum dia masuk Islam dia sangat memusuhi dakwah Nabi. Bahkan dia mengatakan wala ahab ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltuhu. Dan tidaklah yang lebih aku suka melainkan kalau aku dah ada kemampuan untuk bertindak, nescaya aku bunuh dia. Siapa begitu dia mengaku, dia kata dulu kalau dia ada peluang nak bunuh Nabi, dia nak bunuh. Makna dia dah menyesal, lepas tu dia menyesal, lalu dia beritahu ni setelah dia masuk Islam, dia kata falau mutu ala tilkal hal lakuntu min ahlin nar. Kalaulah aku mati keadaan macam tu, macam dulu ketika aku memusuhi Nabi, aku sudah tentu masuk neraka. Falamma ja'ala al-Islam fi qalbi. Ini kisah tentang keislaman Amr bin Al-As. Dia kata bila Allah Ta'ala jadikan Islam itu sudah berada dalam hatiku, mana dia dah dapat hidayah, dapat petunjuk. Ini kita nak kaitkan kisah dakwah Nabi Nuh dengan kisah Islamnya Amru. Sebab Islam, orang kafir menjadi sebab dia diampunkan dosa. Baik. Jadi bila Islam tu dah masuk dalam hati dia, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fakultu, aku berkata, ubsut yaminak fala ubayyi'uka. Dia kata, ya Rasulullah, hulurkan tanganmu, aku nak berbai'ah denganmu. Berbai'ah mana nak berjanji setia, bahawa nak beritahu aku dah memang bersedia nak terima Islam, menjadi seorang Muslim yang baik. Kemudian Nabi pun hulurkan tangan dan Amr pun pegang tangan Nabi dengan bersungguh-sungguh. Dia kata, malaka ya Amr, wahai Amr, apa pasal kamu buat begini? Katanya, aradtu an ashtarita. Aku mahu kamu memberikan syarat kepadaku. Aku nak masuk Islam tapi dengan syarat Allah Ta'ala ampunkan dosa aku lepas. Sebab aku rasa aku benar-benar bersalah. Aku benar-benar bersalah sebab kalau bukan dengan hidayah daripada Allah, habislah aku. Dia kata. Sampai begitu sekali dia punya rasa menyesalnya dia. Dia masuk Islam dalam keadaan dia nak supaya dosa dia diampunkan. Tapi dia tak tahu sebenarnya bila orang tu masuk Islam dah dijamin dosanya diampunkan. Lalu Nabi tanya, tashtaritu bimadha, nak bagi syarat apa dia, apa yang kamu kendaki? Dia kata aku masuk Islam tapi dengan syarat diampunkan dosaku, bukan masuk Islam begitunya. Ini sebab dia tak tahu. Sebab masa dia masuk Islam dia tak tahu dengan Islamnya seseorang yang kafir itu, maka segala kesalahan dia masa zaman kekafiran dia tu dah terhapus. Lalu Nabi pun beritahu, Nabi kata, ama alimta, tidakkah kamu tahu wahai Amru, annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Kalau nak cari hadis ni, Ustaz Rusdan boleh type perkataan annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Nabi beritahu Amru bahawasanya dengan Islam seseorang tu, maka akan musnahlah segala kesalahan yang terdahulu. Hak dosa-dosa hak dia buat dulu tu semua dah dihapus kira. Masya Allah, begitu luasnya rahmat Allah. Sebanyak mana dosa yang dilakukan oleh seseorang yang kafir tu, apa jenayah dia buat, apa kesalahan dia buat, dengan mudah Allah Ta'ala hapuskan bila dia masuk Islam. Nabi kata, ama alim, tamu tak tahukah annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Dengan Islamnya seseorang itu, maka hancur musnahlah segala dosa terdahulu, tak ada dosa dah. Kemudian Nabi tambah lagi, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dengan Islamnya seseorang itu, maka
dengan Islam pula. Dengan hijrahnya seseorang itu, maka akan musnahlah segala kesalahan yang lepas. Ini pesanan secara khusus kepada Amru ya, tapi sebenarnya bukan untuk Amru sahaja, pengajarannya juga untuk orang lain. Nabi beritahu, ya Amru, cuba lihat di bawahnya ada harfun nida. Amma alimta ya Amru, tidakkah kamu tahu wahai Amru bin Al-As, dengan Islamnya kamu, dengan kamu masuk Islam, maka segala kesalahan kamu yang lepas tu sudah yahdim, sudah hadam, maknanya sudah hapus, sudah musnah. Wa annal hijrata, bahawa dengan hijrah seseorang, hijrah para sahabat muhajirin daripada Mekah ke Madinah, menjadi sebab tahdimu makana qablaha, akan musnahlah dosa yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa annal hajja, bahawasanya dengan haji seseorang ni, bagi orang ke Mekah untuk menunaikan haji, yahdimu makana qablahu, akan musnahlah dosa sebelumnya. Maknanya ada 3 perkara Nabi sebut di sini kepada Amru. Masuk Islam, dosa yang lepas masa kafir itu. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mungkin orang kafir dulu, masa kekafiran tu memang jahat lah dia ni. Dia ni samsing, gangster, dialah kaki jenayah, dialah pengedar dadah, dialah perompak, macam-macam jenayah dia buat. Tiba-tiba dia masuk Islam, dapat petunjuk hidayah. Apa anggapan kita? Kita kata mungkin kita yang jahil ni tak erti ni, kata senang-senang dia masuk Islam. Kamu ingat dosa yang kamu banyak tu boleh hapus macam tu ke? Itu logik kita tak. Agama bukan kita nak kira dengan logik. Ini dalam bab dosa, ini urusan Allah. Maka Nabi beritahu, dengan seseorang tu masuk Islam, sebanyak mana dosa dia, semuanya terhapus. Begitu juga bagi orang yang sudah menunaikan ibadat haji ataupun para sahabat yang telah berhijrah. Jadi hadis ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Jadi kembali kepada kisah Nabi Nuh tadi, bila Nabi Nuh kata, aku mengajak mereka litaghfira lahum, supaya engkau ya Allah ampunkan mereka. Maksudnya apabila mereka masuk Islam, mereka ikut dakwah Nabi Nuh, taat kepada baginda, bertakwa kepada Allah, hanya beribadat kepada Allah dengan jauh daripada syirik, maka kesalahan yang lepas walau sebanyak mana diampunkan. Ini suatu tawaran yang sangat istimewa, sebab keampunan bagi dosa ni sesuatu yang besar. Kita hidup di dunia ni memang kita tak lepas buat salah dan silap, tetapi apabila Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita keampunan, ia sesuatu yang sangat berharga. Kita kena ingat, orang Islam, orang beriman, kalau ada dosa, dia tak akan ke syurga kecuali dosa itu dah dihapuskan. Kita dah bincang itu, tadabbur dalam ayat surah Al-Mulk, ayat yang ke-12 ke apa? Ayat ke-11, 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun, keampunan. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan ghaib, walaupun mereka tidak melihat Allah, tetapi mereka takut kepada Allah, bagi mereka keampunan. Wa ajrun kabir, dan juga ganjaran pahala yang besar, iaitu syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut syurga, ganjaran pahala itu selepas disebut maghfirah, keampunan. Maknanya selagi tidak diampunkan dosa, maknanya masih bersama dengan dosa, dosa itu masih ada, tak ada peluang untuk masuk syurga. Maka ini sesuatu yang sangat penting untuk kita cari, iaitu memohon keampunan daripada Allah. Sebab itu banyak amalan yang kita lakukan, Nabi SAW kaitkan dengan persoalan ghufran adz-dzunub, keampunan dosa. Kita berwuduk, dosa kecil kita gugur. Kan dalam hadis sebut, contohnya, kalau kita nak cari banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Idza tawadda'al 'abdu. Ini contoh tentang amalan yang boleh menggugurkan dosa. Berwuduk, solat, dan banyak lagi, suain ba'at, apa dia lagi, puasa. Idza tawadda'a al-'abdul muslim, bila seseorang hamba yang muslim itu berwuduk. Ini yang setiap hari kita lakukan. Sebab kita kalau nak solat memang kita kena berwuduk. Tak berwuduk, solat kita memang tidak sah lah. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak terima solat seorang hamba yang berhadas kecuali selain berwuduk. Jadi dalam bab wuduk, Nabi beritahu ini tentang keampunan dosa. Betul lah, untuk kisah kaum Nabi Nuh, nak diampunkan dosa, kena masuk Islam, kena beriman. Bagi orang yang dah Islam, yang beriman,
kita ni memang tak terlepas dah buat salah dan silap. Maka antara amalan harian kita yang dijamin menggugurkan dosa adalah berwuduk. Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min. Apabila berwuduknya seseorang hamba muslim beriman, faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin. Maka keluarlah, bila dia basuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya, pada wajahnya segala kesalahan, dosa yang dibuat oleh muka kita. Apa dia? Mata kita lah, biasanya mata, telinga. Maka si hamba yang berwuduk itu nazara ilaiha bi'ainaihi, dia dapat melihat kepada apa dia? Kepada khati'ah. Maksud khati'ah tu dosa tu, memang dosa tidak tak nampak. Tapi bila kita basuh muka kita, air wuduk yang menitis kepada muka kita, kita dapat lihat. Sebenarnya bersama titisan air wuduk itu keluar dosa-dosa kita. Kita dapat melihat air yang kita gunakan untuk basuh muka itu menitis jatuh. Kita dapat lihat dengan kedua mata kita. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ, bila si hamba itu basuh kedua tangannya, kharajat, maka keluar dah daripada kedua tangannya segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh tangannya. Dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ini merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, bila dia basuh dua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya. Maknanya amalan kita, wuduk kita, solat kita, itu adalah amalan yang menghapuskan dosa. Kenapa Nabi kaitkan dengan penghapusan dosa? Sebab ianya penting. Ianya penting. Kalau tak ada amalan ni, kalau orang tu hidup, kita kata hidup sehidup-hidupnya. Hidup kerja untuk cari duit, nak cari rezeki. Tapi dia tak kisah tentang ibadat, solat dia, wuduk dia, kita kata berat lah macam ni. Dia buat dosa, meninggalkan yang fardu, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab kepada dosanya diampunkan. Maka di sini perkara yang paling penting Nabi Nuh nak beritahu, dia kata, aku berdakwah supaya engkau ya Allah ampunkan mereka. Baik para jemaah, kita kembali kepada kisah Nabi Nuh tentang soal keampunan tadi. Litaghfira lahum, supaya engkau ya Allah ampunkan mereka. Tapi sedihnya mereka bertindak sebaliknya. Bukannya, ialah kita bila orang nak bagi sesuatu yang baik untuk kita, sepatutnya kita terima dengan hati terbuka lah. Macam ni lah kita, kalau orang buat jamu yang makan ni, buat bekwah lah. Bahasa Kelantan sebut bekwah, maknanya kenduri lah. Buat kenduri. Kalau tuan rumah tu panggil, kita kalau kata kita boleh pergi, kita kena pergi. Hak tak boleh pergi tu sebab kita ada keuzuran, mungkin kita ada masyakkah yang berat. Sebab salah satu kewajipan kita memenuhi panggilan. Ada antara hak seorang Islam, ni kita sebut tentang adab sikit lah. Adalah hadis sebut hakul muslim alal muslim khamsun. Nabi ni dalam bab adab. Tapi adab pun kita nak kaitkan dengan tajuk kita ni lah. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang Islam ke atas Islam yang lain ada 5. Kita ingat ke, kita tak ingat ke, tapi yang penting kita kena amalkan. Tapi insyaAllah mungkin sebahagian kita dah amalkan. Hakul muslim alal muslim khams. Nabi kata hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain ada 5. Pertama, raddus salam, jawab salam. Beri salam tu sunat, tapi bila orang bagi salam, kita wajib jawab. Yang kedua, iyadatul marid, kita kena kunjungi orang sakit, menziarahi orang sakit, sebab kita nak doakan kesembuhan baginya. Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Selepas solat jenazah, kita disunatkan untuk mengiringi jenazah ke kubur. Ada pahala yang khusus untuk itu. Dan yang keempat di sini, ijabatud da'wah, memenuhi panggilan. Maksud memenuhi panggilan, kalau ada kawan kita, sahabat kita yang buat macam tadilah, buat kenduri, orang Kelantan kata bekwah. Bekwah ni biasa dalam bentuk yang besar lah. Atau buat jamuan sedikit lah, dia ajak kita. Sebabnya kita pergi. Bahkan Nabi kata, kalau aku dipanggil lau du'itu ila qura'. Qura' ni maknanya sikit daging-daging tu. Nabi kata, aku akan pergi. Baiknya Nabi ni, kalau sahabat buat jamuan ringkas simple pun, Nabi pergi. Dan yang kelima adalah tashmitul atis. Kita mendoakan orang yang bersin. Itu pun kalau orang bersin tersebut, alhamdulillah, maka kita mendoakan yarhamukallah wa aslaha balakum. Yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala rahmati kamu. Kita yang mendengarnya mengatakan, semoga Allah Ta'ala juga merahmati
kita semua dan memperbaiki urusan kita. Yang keempat tu ijabatud dakwah. Kita memenuhi panggilan. Jadi dakwah di sini bukan dakwah macam dakwah Nabi-Nabi Rasul. Dakwah di sini dakwah untuk pergi ke rumah tuan rumah yang buat jamuan makanan. Baik, kalau secara makan pun Nabi suruh penuhi panggilan tuan rumah buat jamuan makanan, it'amut ta'am pun kita kena pergi. Bagaimana kalau ada seseorang ajak, jumlah kita sertai ada program majlis ilmu, tadabbur Quran contohnya, kelas fardu ain. Ini bukan makanan untuk perut kita, ni majlis ilmu ni makanan untuk roh kita. Adakah lebih layak kita menolaknya atau kita menerimanya? Para jemaah masing-masing boleh fikir sendiri. Kalau setara tuan rumah ajak pergi rumah dia untuk makan, Nabi suruh ijabah, kena sahut, kena pergi. Kecuali kalau unsur tu lain cerita lah, ada masyarakat lain cerita lah. Kita kena pergi. Ni bila ada orang ajak kita, saya pun banyak kempen, bukan kempen saya ada kepentingan apa-apa pun, sebab saya kata ini perangkat tadabbur ni kita buat secara percuma. Cuma kita nak sampaikan amanah, menyampaikan ilmu. Apa-apa yang kita tahu, Nabi suruh kita kongsi dengan orang lain. Sebab agama ni adalah ad-dinun nasihat, agama ni nasihat. Kalau boleh kita nak sampaikan kepada seberapa ramai orang yang dapat mendengar nasihat agama, supaya masing-masing dapat manfaat. Mereka dapat manfaat daripada perkongsian ilmu, kita pun juga mendapat manfaat. Kerana bila orang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, mereka dapat pahala dan kita pun berkongsi pahala. Jadi kita berada dalam situasi win-win. Tidak ada siapa yang rugi, kedua-duanya untung. Tapi kalau program macam ni, ada 2-3 orang yang ikut, saya tak rugi apa-apa sebab saya terus dapat apa yang kita sampaikan itu, kita dapatlah bahagian pahala kita, iaitu kita tabligh al-ilmi, menyampaikan ilmu. Tapi bagi orang yang tak tahu, tak ikut, maka terlepas peluang untuk dia mendapat kebaikan ini. Jadi berdasarkan hadis ini kita nak buat perbandingan. Kalau menyahut panggilan tuan rumah yang buat makanan pun Nabi suruh ijabah, suruh sahur ataupun suruh penuhi. Apa dalil kalau panggilan itu adalah betul untuk kembali kepada Allah. Ini sebenarnya yang terkandung dalam ayat ni. Bila Nabi Nuh kata da'autuhum, aku ajak mereka. Dan perkara ini dah disentuh oleh Allah Ta'ala dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal. Kita nak tengok surah Al-Anfal ni masih ada kaitan dengan da'autuhum litaghfira lahum ni. Masih dalam ayat yang ke-7. Rasa kalau panjang sangat tak sempat nak habiskan ayat ke-10. Tak apa, yang pentingnya saya nak kalau boleh setiap ayat yang kita pelajari itu kita hadam betul-betul. Dari segi tadabburnya kita hadam betul-betul. Maknanya kita faham molek lah. Kita boleh faham secara sungguh-sungguh. Baik, kita nak lihat dalam surah Al-Anfal. Kewajipan kita menyahut seruan Allah, iaitu muka surat 179. Muka surat 179 itu pada ayat yang ke-24. Ayat 24. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sahutlah. Tu istajibu, sahutlah. Nabi Nuh dia berdakwah kepada kaum yang kafir. Tapi ayat ni Allah Ta'ala tujukan kepada orang beriman. Kepada kita semua. Kita semua yang dah beriman, wajib kita sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Iaitu apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna. Kita kena faham. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia menyeru kamu kepada perkara yang menjadikan kamu hidup dengan sempurna. Kalau rujuk dalam tafsir dia ada sebab kepada turun ayat ni. Adalah nanti boleh rujuk sendiri, iaitu merujuk kepada menyahut dakwah Nabi SAW menjadikan hidup sempurna. Ni bukan hidup untuk sekadar makan minum, hidup yang bukan setakat untuk keperluan jasad kita, tapi untuk roh kita. Sebab kita hidup ni, para jemaah, kita kena sedar yang utama adalah batin kita, dalaman kita. Kita makan minum setiap hari ni untuk keperluan perut kita memang penting lah makan minum. Kalau tak makan kita lapar, kita nak hidup macam mana, kita akan letih, tak ada tenaga. Tapi yang lebih penting adalah makanan untuk dalaman kita, roh kita.
Apa dia? Itu Quran. Itu kita dah bincang dalam ayat di akhir surah Asy-Syura tu. Quran ni adalah roh untuk kehidupan dalaman jiwa manusia. Itu maksud hidup dalaman manusia. Jadi kalau Allah Ta'ala dah perintahkan supaya sambut, kena terima. Jangan kita buat macam apa orang kata, badak pekak. Badak orang pekak. Badak kan dia besar, tapi dia tak boleh melompat sebab badan dia besar. Kalau kita pergi zoo negara badak ni, dia punya pagar tempat kurungan dia tu rendah. Tapi dia buat tak reti, buat badak pekak, buat tak dengar. Sebenarnya dia boleh mendengar. Padahal orang yang mengajak dia tu ke arah nasihat agama, pengajaran agama, sebenarnya mengajak mereka kepada sesuatu yang menghidupkan mereka. Jadi kalau mereka memilih untuk tidak hidup, rugilah. Kita hanya fikir untuk hidup jasad kita sahaja. Tak ada nilai kita bila kita dah mati. Kita tengok hingga kan kalau sultan-sultan, raja-raja di istana pun bila mati tak ada simpan mayat dia di istana, tak, kena bawa ke kubur juga, ke makam diraja juga. Maknanya semua manusia bila mati ke sana juga sama dah. Siapa sahaja kita bila kita dah meninggal, bila roh tu dah tak ada, nyawa dah tak ada, jasad tu dah ada apa-apa nilai dah. Ada orang tu cerita dia suka pelihara ikan perhiasan. Ikan apa mahal? Saya pun tak ada di rumah, dia dalam aquarium. Ikan tak ingat ada nama apa, ikan kelah ke ikan kelisa ke apa, ikan yang mahal. Ikan yang cantik tu harga sampai 2, 3, 4 ribu. Dia pun beli. Tak sampai seminggu ikan tu mati. Bila mati, apa jawabnya? Inna lillah. Habis pitih aku, dia kata aku beli 3. Tapi sebab nilai ikan cantik tu, sebab ikan tu masih hidup. Ada orang sanggup beli kucing yang mahal, kucing Parsi apa, sanggup beli sampai 2, 3 ribu harga. Tiba-tiba balik, lepas beli, kucing tu sakit, mati. Jadi tak ada lagi nikmat dapat membelai kucing cantik sebab kucing tu dah mati. Sebab apa kita kena fikir nilai kehidupan kita, sebab kita masih bernyawa, masih roh. Maka begitulah kita. Itu contoh pada ikan, pada kucing. Begitu juga kita manusia. Walau sehandsome mana wajah kita, walau sejelita mana kita, orang kata demo comel body demo, comel hidung demo, putih kulit demo, kena ingat putih kulit kita, comel hidung kita, comel tubuh kita, bila kita mati tak ada nilai. Semuanya akan dibungkus dengan kain kapan dan dimasukkan dalam kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesana juga tempat kita semuanya. Sebab itu Nabi Nuh pesan kepada kaum dia, sebelum kamu mati, selagi kamu masih hidup, terimalah dakwahku, sebab aku mengajak kamu supaya kamu diberi keampunan oleh Allah. Litaghfira lahum. Baik, kita nak sambung terus. Saya ni dah bila bercakap ni banyak pula celoteh kita, banyak pula cerita. Okey. Kita terus. Tindakan kaumnya yang menjadikan asabi' jari dalam telinga. Kaum dia tu bukan seorang, ramai. Dia seorang tu, dia kita ni ada 2 telinga. Kalau kita sumbat jari dalam telinga, paling kurang pun sejari je, tak boleh 2 jari tak masuk dalam telinga. Lubang telinga kita ni kecil, paling tidak pun 1 hujung jari untuk 1 lubang telinga, sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Tapi kalau kita tekan betul-betul hujung jari pun, kita mungkin masih dapat mendengar lagi. Jadi mereka sendiri memilih untuk tutup lubang telinga sebab tak nak dengar. Mereka dah ada di depan Nabi Nuh, tapi mereka memilih untuk tidak mendengar. Bagaimana dengan orang yang memang langsung tak dengar? Dia ada peluang untuk ikut kuliah agama di masjid, dalam YouTube. Kita kata sekarang ni kita buat live dalam Google Meet, dalam Zoom, macam-macam aplikasi digunakan. Boleh tengok dalam Facebook, boleh tengok dalam YouTube. Kata tak payah keluar rumah, tak payah pandu kereta, tak payah habis minyak, tak letih apa, duduk di rumah. Orang Kelantan kata duduk cokoh di rumah. Pokok duduk cokoh, tekan telefon, buka pak, nampaklah di depan tu. Mudah ya. Sangat mudah. Tapi semudah tu pun tak sah juga. Tak nak juga, tapi tak ada arah lah, dah tak sah juga kak. Tapi kita ni kalau datang orang, tak adalah, kalau orang kaya pun nak bagi sumbangan pun dia akan buat di masjid, di dewan ramai, dia tak akan mari pergi rumah ke rumah. Tapi kalau dia ditakdirkan tiba-tiba datang, bukan orang datang minta sedekah. Orang kaya datang rumah kita, saya datang ni nak bagi 1,000. Kita buka kat pintu rumah. Garanti kita buka, orang nak bagi duit 1,000.
Ni sekarang ni majlis-majlis ilmu ni kita tak payah buka pintu rumah. Orang nak bagi sesuatu yang berharga untuk akhirat kita lebih daripada duit 1,000. Tapi pun masih ramai yang tak berminat untuk mengikutinya. Berbanding dengan kalau ada artis, kita tengok ada artis ternama, bila dia orang launch, buat pelancaran, dia punya single album, lagu top. Dalam masa tak sampai 24 hours, 24 jam, dia punya view dia sampai berjuta. Kita ustaz-ustaz ni, jangan haraplah. ada view dapat berjuta-juta, dapat beratus-ratus pun okey dah. Sebab kita tahu masyarakat kita lebih obses kepada entertainment. Dia orang suka kepada hiburan. Kalau mengaji agama, nak belajar Quran, tidak dianggap sebagai entertainment. Ini penyakit jiwa kita lah. Itu yang kita kena cari jalan nak rawat penyakit jiwa supaya kita rasa seronok dengan Quran, suka mengaji Quran. Bila sebut nama-nama qari Quran, siapa? Syekh Abdul Basit, so kita kenal. Sebut nama Siddiq Manshawi, kita kenal. Syekh Mustafa kita kenal. Sebut Syekh ramai lagi lah. Syekh Ahmad Nu'ainat di Mesir, tokoh qari yang kenal. Imam-imam Masjidil Haram qari yang dikaitkan dengan qurra qari kita kenal. Tapi malangnya majoriti masyarakat kita lebih mengenali artis, siapa pelakon, siapa penyanyi, itu yang lebih dekat dengan jiwa mereka. Macam mana kita nak pulihkan benda ni? Kita tak mengatakan kita anti hiburan, tapi kita punya tumpuan kita lebih kepada sesuatu yang kita anggap sebagai hiburan, sehingga kita mengkesampingkan, meminggirkan Quran sebagai sesuatu yang menjadi sebab kita terhibur. Bahkan kita belajar doa, Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi' qulubina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini yang maha agung ini sebagai rabi', sebagai penghibur hati kami, supaya kami rasa bahagia, seronok, terhibur dengan Quran. Walaupun orang lain mungkin pilihan dia untuk berhibur cara lain, tetapi kita menjadikan keutamaan hiburan kita adalah bersama dengan Al-Quran. Baik, mereka sendiri yang memilih untuk tutup lubang telinga. Ini sama dengan orang yang apabila dibacakan Quran, lalu mereka berpaling dan mereka lari. Kita nak lihat ayat lain yang kita nak kaitkan dengan kisah ni, itu dalam surah Al-Kahfi. Pada muka surat berapa tu? Muka surat 300. Muka surat 300. 300 lambat. Sebut 300. Mudah. 300 ayat 57. Ayat 57 bawah sikit. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Dan tidak ada orang yang lebih zalim. Allah Ta'ala beritahu. Tak ada orang yang lebih zalim berbanding orang yang telah zukkira bi ayati rabbih, yang telah diperingatkan ia dengan ayat-ayat Tuhannya. Orang dah bagi nasihat, ayat Quran dah dibacakan, dia pun dah dengar dah. Dengar tu orang Perak kata dengar, Kelantan kata dengar. Dia dah dengar dah. Tetapi dia memilih untuk fa'arada anha, berpaling daripadanya. Berpaling itu macam tadi, buat macam apa tadi, badak pekak, buat macam tak dengar. Lalu wanasiyama qaddamat yadah, lalu dia melupakan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, iaitu seolah-olah dia tak ingat dah kesalahan yang dia buat. Orang yang macam ni, dia berpaling, dia dah dengar, dia berpaling sebab dia sombong lah. Dia sombong, dia rasa dia tak perlu untuk dia belajar ayat Quran ni. Bagi dia tak perlu untuk dia tahu apa isi Quran. Maka orang sebegini, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Allah Ta'ala beritahu, kami jadikan ada akinnah. Akinnah mana ada tutupan. Ada penutup yang berlapis-lapis atas hati mereka. Akinnah daripada perkataan apa dia? Kinan ke apa? Akinnah dia itu jamak dia. Akinnah mana autiyah, ghita', penutup. Ada penutup yang berlapis-lapis. Kita pun faham bila penutup berlapis-lapis tu maknanya untuk ditembusi cahaya petunjuk tu payahlah. Bila Allah Ta'ala sendiri yang meletakkan akinnah. Akinnah mana autiyah, ya. Akinnah mana autiyah, penutup, yang kasirah, penutup yang banyak. Sebab tu diterjemah dengan penutup yang berlapis-lapis. Sebab tu KKM pesang, dia kata bila dah merebak virus yang bahaya pun ni, macam-macam virus baru COVID ni, munculnya bentuk yang baru pula. Dia kata pakailah penutup muka yang berlapis-lapis.
Itu berlapis-lapis untuk mengurangkan risiko jangkitan virus corona ni lah. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala jadikan penutup berlapis-lapis tu pada hati. Habislah. Akinnah ni penutup yang berlapis-lapis menutup hati mereka. An yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Hati itu ada penutup berlapis-lapis yang menghalang mereka daripada memahaminya. Susah nak faham. Sebab apa? Sebab dah gelak-gelemak, tutup kemah-keming dah hati tu. Nak buka tu kat payah. Kemudian pada telinga mereka ada penyumbat. Tak cukup dengan mereka sumbat hujung jari dan telinga. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala sendiri jadikan dalam lubang telinga mereka tu ada waqra. Waqra maknanya thaqlan, benda yang berat. Benda yang berat ni bila ditutup dengan kebah macam penutup botol. Dulu kan penutup botol ni dia ada macam apa panggil apa? Gabus ke apa? Pak tutup tu. Dia bila kita tutup kemah tu memang tak boleh masuk apa-apa dah lalu lubang botol tu. Itu masuk tutup. Kalau kita sekadar tutup dengan jari lubang telinga, tutup dengan kapas, dia masih boleh masuk lagi. Dia tutup dengan satu penutup yang memang tak masuk bunyi langsung. Kalau saya pakai earphone yang macam ni pun, ini earphone ni pun dah boleh menutup. Bukan semua pun, bukan 100%, kita masih boleh mendengar lagi bunyi angin kipas, boleh mendengar lagi orang bercakap di luar. Tapi satu penutup yang menyebabkan bunyi daripada luar langsung tak masuk. Itu maksud waqra. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak beritahu orang macam ni, wa in tad'uhum ilal huda. Oleh kerana mereka memilih untuk berpaling daripada peringatan ayat Allah, dijadikan pada hati mereka ada penutup yang berlapis-lapis, dalam lubang telinga mereka ada waqra, ada penyumbat yang berat, ditambah lagi mereka sumbat hujung jari dalam lubang telinga. Wa in tad'uhum ilal huda, jika kamu menyuruh mereka kepada petunjuk. Jika engkau tu ya Muhammad, jika Nabi Muhammad berdakwah, ajak mereka kepada petunjuk, kepada hidayah, falan yahtadu idzan abada. Mereka ni sekali-kali tak akan boleh hidayah petunjuk sampai bila-bila, selama-lamanya, abadan. Seolah-olah hidayah itu dah tertutup kemah-keming. Orang Kelantan dia kena ada taukid ya, kemah-keming, rapak jik. Kemah-keming mana tutup tak boleh buka dah. Kalau tutup, iaitu petunjuk hidayah tu memang tak akan sampai kepada mereka. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah daripada keadaan yang sebegini. Sebab tu dalam doa sering kita ulang, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah dipesongkan ataupun dilencongkan hati kami ke jalan yang lain, jalan kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah kami diberi petunjuk. Kemudian apa lagi tindakan mereka? Mereka menutup badan mereka dengan pakaian. Maknanya mereka nak persendakan Nabi Nuh AS yang sedang berdakwah. Sebenarnya dalam beberapa situasi tutup badan tu baik sebenarnya. Bila mungkin kita, kalau kita rasa malu, contoh sekarang ni kita kalau keluar rumah kita kena pakai mask, mana sebahagian muka kita dah ditutup. Dia kalau ikut pendapat para ulama fiqh untuk wanita lah, wanita yang keluar rumah, kalaulah kecantikan yang dia miliki itu mendatangkan fitnah pada orang lain, dia tak cukup pakai tudung biasa, dia kena tutup muka dia. Itu sepatutnya, sebaiknya. Dia kena pakai niqab. Tapi sekarang ni dengan sebab COVID-19 semua pakai niqab. Tapi tak panggil niqab lah, kita panggil mask. Penutup separuh muka. Orang lelaki pun pakai, tua pakai, muda pakai, wanita pun pakai. Sebab apa? Sebab nak mengelak daripada kena virus tadilah. Tapi sebabnya kalau kita pakai sebenarnya dah mengurangkan kemasukan debu-debu, habuk-habuk yang banyak dalam ruang udara kita. Baik, ini satu perkara yang kita boleh pelajari daripada ayat ni. Manusia ni beginilah. Yang degil, macam kaum Nabi Nuh ni macam inilah. Sumbat hujung jari dalam telinga, tutup badan dengan kain dan berterusan dengan sikap yang sombong. Jadi bila baca ayat ni, saya tengok ada satu hadis Nabi SAW menggambarkan manusia yang hidup di dunia ni. Nabi kata ada 4 kategori. Ada 4 kategori dalam bab ilmu dan harta. Kita kata kaum Nabi Nuh ni mungkin ada harta sebab dia kaya, tetapi dia tak mahu terima ilmu yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Sebenarnya Nabi-Nabi dan Rasul ni dia
berdakwah untuk sampai kedua sahaja, al-huda wal ilm. Baik, kita tengok hadis ni. Ya, itu Nabi SAW bersabda, masaluma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Hadis ni kita nak kaitkan dengan dakwah Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh berdakwah nak bawa petunjuk, nak bawa ilmu, tapi kaum dia tak mahu terima. Sanggup pula tutup badan dengan kain, sanggup pula tutup telinga dengan hujung jari. Nabi SAW beritahu, masaluma ba'asani Allahu bihi. Tertinggal bihi, ya, lepas ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Minal huda, perumpamaan apa yang Allah Ta'ala utuskan aku dengannya. Ni Nabi kata masal ni perbandingan, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Ta'ala utuskan aku untuk aku sampaikan. Nabi kata masalu ghaisin, seumpama hujan. Kita tengok bawah lagi, mungkin ada sebab matan hadis ni panjang lagi, dia ada sambungan lagi. Kita nak kaitkan hadis ni dengan dakwah Nabi Nuh. Jadi bila saya bawa sesuatu hadis, sesuatu cerita, macam tadi kita bawa cerita Amru, ya kita masih relate dengan kisah dakwah Nabi Nuh. Kita bukan bawa tajuk yang lain. Sebab tu saya harap kalau para jemaah ada soalan lepas ni, kalau boleh soalan tu biar ada kaitan dengan tajuk kita. Kalau boleh soalan dalam skop tajuk kita. Sebab kalau soalan tu di luar tajuk, mungkin ada jemaah lain nak bagi soalan dah tak sempat masa. Kita nak lebih fokus kepada tajuk kita soalannya. Baik, dalam hadis ini Nabi beritahu sesungguhnya innama salama ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Sesungguhnya perumpamaan tentang petunjuk dan ilmu yang Allah Ta'ala utuskan aku untuk bawa kepada kamu. Maknanya Nabi membandingkan ilmu dan petunjuk yang Nabi bawa ni seumpama ghaisin, hujan. Hujan yang asabal ard, yang menimpa bumi. Hujan yang jatuh menimpa bumi. Jadi tanah ni, atas muka bumi ni, tanah ni dia macam-macam jenis. Ada tanah yang berpasir, ada tanah yang lembut, ada tanah yang keras, ada tanah yang mudah bertakung air. Nabi kata wa kanat minhu, ada di antara tanah itu yang bersifat ajadib. Ajadib ni tanah yang tak meresap air. Tanah yang macam mana? Tanah yang air bila jatuh, air tu dia bertakung di situ. Amsakatil ma', dia boleh menahan air. Lalu fanafa'allahu bihin nas, lalu Allah Ta'ala memberi manfaat untuk manusia ambil air situ. Inilah yang membentuk adanya kawasan yang disebut ada kolam, ada tasik, ada sungai di situ. Jadi hujan tadi sebenarnya itu ilmu dan petunjuk yang Nabi bawa. Tanah tu nisbah kepada manusia yang menerimanya. Lalu dengan sebab air itu bertakung di situ, orang pun dapat minum, dapat gunakan untuk pertanian mereka, dapat beri minum kepada binatang mereka. Itu kategori manusia yang pertama, dia terima tapi tidak untuk dia, untuk orang lain. Amsakatil ma', air itu sampai kepada dia, ilmu yang dia belajar sampai, tapi dia sendiri tak amalkan tu. Ini kategori pertama, ajadib. Tetapi orang lain dapat manfaat. Yang kedua, ada kategori tanah yang bila jatuhnya hujan, dia disebut sebagai tanah yang bersifat ki'an. Ki'an ni tanah yang tak ada nilai apa-apa. Sebab tanah ni tidak dapat menumbuhkan pokok dan tidak pula dapat menahan air. Maknanya air masuk terus meresap. Saya rasa ini mungkin tanah yang sekitar tanah-tanah berpasir macam tepi pantai. Tepi pantai, tanah ki'an ni tanah yang berpasir, dia air tak boleh bertakung di situ, air terus masuk dan tak ada pokok pun tumbuh situ. Sebab kawasan tu kawasan berpasir. Biasa kan kita tengok tepi pantai, pasir je. Mana ada rumput tepi pantai. Air tak ada di situ. Tapi bawah tanah tu mungkin ada air lain lah. Jadi kita cerita ni tentang air hujan. Maka la yumbitu kalaan, dia tidak menumbuhkan rumput-rumput ni, macam rumput lalang apa, terkalaan. Fadzalika, itulah dia Nabi kata perumpamaan bagi orang yang mahu mendalami ilmu agama Allah. Man tafaqqaha fi dinillah. Perumpamaan bagi orang yang mahu mendalami ilmu agama Allah. Maka dengan ilmu yang dia pelajari, dia dapat memberi manfaat kepada manusia. Tapi masalahnya dia sendiri tak guna ilmu tu, itu masalah juga.
Yang baiknya adalah orang yang dia dapat amalkan ilmu dan dia dapat kongsikan ilmu. Yang baiknya adalah wa nafa'a bihi fa'alima wa 'allama. Dia dapat ambil manfaat, dia dapat tahu dan dia dapat ajarkan kepada orang lain. Dia tahu, dia amalkan dan dia ajar pula. Adapun yang tak mahu terima air hujan tadi, ataupun air hujan tak bertakung, rumput terpuak nak naik, lalang apa tak nak, Nabi kata itu adalah masal, perumpamaan bagi orang yang malam yarfa' bidzalika ra'san, yang langsung tidak angkat kepala. Tak angkat kepala supaya kaum Nabi Nuh tadilah sumbat hujung jari dalam telinga, tak dengar, bagi tahu ada peluang untuk ikut majlis ilmu, tak nak ikut. Langsung tak angkat kepala ni, langsung tak mengendahkan, tak peduli langsung. Bahkan mereka ni walam yakbal hudallah allazi ursiltu bihi. Mereka tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan untuk sampai ke petunjuk tu. Jadi siapa yang rugi? Yang rugi adalah mereka sendiri. Nabi tak rugi apa-apa. Kita yang berusaha untuk sampaikan ilmu yang telah yang telah kita pelajari, yang kita tahu ilmu ni datang daripada Nabi SAW tentang nasihat-nasihat Nabi seperti ini. Jadi yang tak nak terima rugilah. Yang tak mahu mengambilnya amatlah rugi, termasuk kaum Nabi Nuh tadi. Yang menyedihkan mereka berterusan tu wa asaru, kita sama balik surah Nuh tadi. Masa kita dah nak tamat dah, ada 2 minit lagi. Mereka berterusan. Wa asarru wastamaru, berterusan. Berterusan maknanya sikat tu maknanya bukan kita kata 2-3 hari dah. Dia bahaya je kalau seseorang tu duduk dalam hidup dalam keadaan sombong dan berpaling daripada nasihat-nasihat agama untuk tempoh yang lama. Dia boleh menyebabkan hati tu jadi kerah. Kerah kong. Bahasa Kelantan kata kerah kong. Tak tahulah orang lain boleh faham ke tidak. Kerah kong ni kerah hak boleh buat mekong. Dia tanuh tu, kalau tanuh liat hak kita kepar-kepar pada kerah tu, sebuah batu sebenarnya tanuh. Tanuh liat hak kerah, bila kita lepar kena sesiapa sakit, sebenarnya tanuh je, tapi dah kerah kong. Gitulah bila mereka berterusan, mereka akan jadi macam tu. Jadi tolong jangan biarkan hati keras dengan sebab langsung tak ada nasihat agama, tak belajar Quran, tak jaga solat. La haula wala quwata illa billah. Saya teringat bila kita sebut wa asaru, berterusan dengan sifat sombong begini dengan ayat dalam surah surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni ada kisah menarik tentang ayat ni. Bila Allah Taala ingatkan jangan jadi seperti ahlul kitab yang hatinya keras. Hatinya keras sebab tak mahu terima seruan dakwah Nabi SAW. Begitulah sifatnya yang berlaku kepada apa tadi, kaum Nabi Nuh alaihi salam. Surah Al-Hadid muka surat 538. Tak 539. 539 muka surat 539 ayat 16. Ayat 16 bawah tu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah, ayat ini dalam bentuk pertanyaan. Allah Taala tanya, belum sampaikah lagi masanya bagi orang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk dengan li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, ataupun untuk mematuhi peringatan pengajaran Allah, serta patuh kepada kebenaran yang ada dalam Quran. Kalau kita ni yang payah nak ikut kuliah, tak suka pergi masjid, tapi sekarang ni masjid tutup. Sebelum ni lah, tak suka nak baca tazkirah nasihat-nasihat agama. Ayat ni sepatutnya kita kena tujukan kepada kita. Belum sampaikah lagi masanya, nak tunggu bila lagi? Bila lagi kita nak tunggu bila? Sebab kita tak tahu kita ni mati bila. Kita nak tunggu bila datang malaikat maut kata kamu ni ada seminggu lagi nak hidup, minggu depan matilah kamu. Masa tu kah kita nak insaf? Belum sampaikah lagi masanya, Allah Ta'ala tanya, bagi orang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk. Bila nak khusyuk? Bila nak jadi orang yang tunduk kepada mengingati Allah, ingat akan pengajaran daripada Allah dan patuh kepada kebenaran Quran yang diturunkan kepada mereka. Allah Ta'ala tanya begitu. Kemudian dia pesan, wala yakunu, janganlah mereka yang beriman itu jadi seperti ahlul kitab.
Jangan tiru perangai ahlul kitab. Perangai ahlul kitab ni serupa dengan kaum Nabi Nuh tadi. Serupa betul-betul. Itulah yang menyebabkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Kita dah sebut semalam, yang ikut dia sekitar 70-80 orang aja. Payah nak betul manusia ni. Dia hati kerah kong, hati kerah payah. Jangan jadi seperti ahlul kitab yang sebelum mereka disebabkan fatala alaihimul amad. Apabila berlalunya masa yang lama, setelah orang itu melalui masa yang lanjut, tempoh masa yang lama, masa yang lama hanya mereka ni berterusan dengan keadaan macam itu, akhirnya faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Jantung hati mereka jadi keras. Faqasat qulubuhum. Kenapa? Sebab fatala alaihimul amad. Tempoh masa yang lama dalam keadaan engkar dan kufur tu. Sama dengan kisah kaum Nabi Nuh yang Allah Ta'ala sebut wa asarru tu, mereka berterusan dengan sikap macam tu. Setiap kali dengar Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh sampai, mungkin Nabi Nuh pergi, kita kata contohlah tepi jalan, tepi kedai-kedai kopi. Kedai kopi tu istilah tempat kita lah. Mungkin warung-warung, sebab kaum Nabi Nuh pun manusia yang makan juga. Nabi Nuh pun pergi dekat kedai tu berdakwah, kaum dia pun dengar, cakap lah, dia pun sumbat ujung jari. Sambil-sambil mereka makan, contohnya lah, mereka pun sumbat ujung jari. Dan mereka berterusan dengan sikap macam tu. Akhirnya hati mereka menjadi keras. Bila jadi keras, apa kesudahannya? Habislah. Mereka mati dalam keadaan hidayah tidak sampai kepada mereka. Wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka ini orang yang fasik. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita hanya sempat satu ayat sahaja untuk hari ini, ayat ke-7. Sebagai penutup, saya nak kongsi satu hadis yang menarik untuk kita renungkan bersama. Dalam bab ilmu ni, bab harta ni, yang mana kita lebih teruja, yang mana kita lebih excited, kita lebih teruja cari ilmu, cari harta. Kita nak harta dunia sahaja atau nak harta dunia dan akhirat? Macam inilah contohnya. Kita sanggup keluar pagi-pagi untuk bekerja. Orang tanya, kerja kat mana? Jauh Ustaz, saya kena naik kereta, pandu kereta ni kena pandu setengah jam baru sampai tempat kerja. Kita sanggup pergi tempat kerja setengah jam sebab kita tahu itu sumber rezeki kita. Tapi untuk dapatkan ilmu ataupun untuk dapatkan sesuatu yang menghidupkan roh kita, walaupun tak perlu pandu kereta sampai setengah jam, duduk kat rumah aja. Buka laptop, buka telefon, buka link yang diberikan, pun kita tak sanggup. Kenapa? Ini jawapannya, kita nak tengok. Ini jawapan bagi persoalan tadi, kita nak tengok. Hadis tu berbunyi, innamad dunya li arba'ati nafar. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya. Innamad dunya li arba'ati nafar. Saya nak kongsikan hadis ni supaya dapat jadi renungan untuk kita bersama. Untuk sama-sama kita fikir. Sebab kita tidak akan terlepas daripada 4 kategori ni. Nabi kata dunia ni bagi 4 golongan. Innamad dunya li arba'ah nafar. Dunia ni bagi 4 golongan. Mana kita duduk di dunia ni tak terlepas daripada 4 kategori. Sama ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Sahabat yang meriwayatkannya namanya Abu Kabsyah Al-Anmari. Hadis ni ada Sunan Tirmizi, juga dalam beberapa kitab hadis yang lain. Cuba scroll bawah. Dia ada panjang lagi matan tu. Tak apa, kita baca setakat yang ada dulu. Dunia ni ada 4 kategori. Pertamanya, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang Allah Ta'ala rezekikan untuknya harta dan ilmu. Harta dia ada, ilmu dia ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua-dua ada. Harta yang dia perlukan untuk kehidupan harian dia ada. Ilmu pun ada. Alhamdulillah. Maka dengan sebab itu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan harta yang dia miliki. Wa yasilu fihi rahimahu. Lalu dia menghubungkan silaturrahim. Maksudnya merapatkan hubungan kekeluargaan. Dengan sebab ilmu dan harta. Kita ni kalau tak ada harta untuk kita bagi bantuan kepada waris-waris kita, mungkin ahli keluarga yang miskin, so kita boleh kongsi ilmu. Cuma kita nak pergi rumah dia tak boleh lah. Cuma cara sekarang ni, kalau saya bagi link, tolonglah kita kata anak saudara kita ke ahli keluarga kita, untuk kita
sekurang-kurangnya dengan cara itu kita dapat yasil fihi rahimahu, dapat hubungkan silaturrahim. Maknanya ada interaksi kita dengan ahli keluarga melalui ilmu yang disampaikan. Dan orang macam ni dia mengetahui bahawa dia ada hak terhadap Allah padanya. Maka orang macam ni adalah orang yang Nabi kata afdalil manazil, berada pada kedudukan yang paling utama, paling baik. Itu satu. Yang kedua, kategori kedua, kita dah lewat dah ni 737 dah. Kategori yang kedua, seorang hamba yang Allah Ta'ala rezekikan untuknya ilmu tetapi tidak diberi kepadanya harta. Ya, ada orang yang ada ilmu tapi dia harta gitu ya, sikit-sikit ya. Tapi tak apa dah, dia redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan dan dia ni sadiqun niyat. Dia seorang yang benar niatnya. Apa maksud benar niat? Apa? Dia kata lau anna li malan, kalau aku ada harta seperti orang tu, la amiltu bi amal fulan, aku pun akan buat serupa dia juga. Maksudnya aku akan bersedekah, aku akan buat pahala yang lebih banyak. Maka dia dengan sebab niat yang macam tu, dia dapat pahala serupa dengan kategori pertama tadi. Fa ajruhuma sawa, pahala kedua-duanya sama. Maksud sama, walaupun orang yang kedua yang hanya ada ilmu tetapi tak ada rezeki, dia ada niat nak buat kebaikan, maka dia diberi pahala atas niat tadi. Adapun orang pertama dia dapat bersedekah sebab dia ada harta. Tapi orang kedua tak sedekah pun dia dapat pahala juga sebab atas niat dia. Tapi nak datang niat macam ni dia tak akan datang begitu sahaja kecuali orang tu ada ilmu dan faham. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yurzikhu wa lam yarzuqhu ilman. Ada orang yang Allah Ta'ala beri padanya harta tetapi tak diberi kepadanya ilmu. Ada orang harta banyak, duit banyak, macam-macam lah. Mungkin kereta mewah pun banyak. Tetapi ilmu, scaping habuk tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak asyik ngaji, tak asyik belajar, tak asyik mendengar, tak mahu belajar. Scaping habuk tak ada. Mana tak ada ilmu. Tak direzekikan ilmu sebab dia tak nak usaha mencari ilmu. Dia hanya mencari harta, maka dia beri rezeki harta. Maka dia telah menggunakan, disebabkan dia tak ada ilmu, dia hanya ada harta, ini ruginya. Ada ilmu, ada harta tapi tak ada ilmu, satu kerugian. Sebab apa? Sebab dia telah menggunakan hartanya bighairi ilmin, tanpa berpandukan kepada ilmu, dan dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta yang dimiliki, dan dia tidak gunakan harta untuk menghubungkan silaturrahim, dan dia tidak tahu hak Allah pada harta, maka dia menjadi akhbasil manazil, kedudukan yang paling hina, khabis, paling buruk. Ada harta, ilmu tak ada, lalu harta disalah gunakan. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi yang terakhir, seorang hamba yang tak ada gapo satu. Tak ada gapo satu. Sedihlah. Nada pun sedih sebut. Tak ada, hamba tak ada gapo satu. Pitih tak ada, ilmu tak ada. Scaping ustaz nak buat gana. Kita kata nak buat gana, demo kena usaha. Nak harta kena cari, nak ilmu pun kena cari, lepas tu berdoa pada Allah. Ada hamba yang lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Ada orang yang Allah Ta'ala tak rezekikan harta pun, tak ada ilmu pun tak ada. Tapi dia duk khoya sore-sore, dia kata lau anna li malan, kalau aku ada harta seperti dia, aku pun nak buat rumah besar juga, aku pun nak beli kereta mewah juga. Orang yang tak ada ilmu, dia kalau berangan-angan nak harta, dia tak fikir nak buat kebaikan. Dia hanya fikir untuk dunia. Dia kata sedap dia tu kaya. Aku pun kalau kaya, aku pun beli kereta seperti dia. Dia hanya fikir dunia. Maka orang yang macam ni, dari segi niat dia dapat dosanya sama dengan orang yang kategori ketiga tadi. Hak paling buruk kedudukan. Fawizruhum, Nabi kata dosa kedua-duanya pihak ni sama. Apa sebab mereka dapat dosa? Mereka tak ada ilmu. Yang ketiga ada harta salah guna, yang keempat tak ada apa satu, harta tak ada, ilmu tak ada. Kita nak kedudukan kita sama ada yang pertama, paling lekeh pun yang kedua tadi. Paling lekeh yang kedua, biarlah harta tak ada banyak pun, sekurang-kurangnya kita ada ilmu. Tapi kalau kita boleh duduk pada kedudukan pertama itu, alhamdulillah, sesuatu yang sangat baik, dan kita sentiasa memuji Allah atas nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan, nikmat kesihatan, nikmat harta benda, nikmat ilmu, semua itu adalah daripada Allah untuk kita diuji dengannya, dan Allah Ta'ala mempunyai kurniaan yang sangat besar untuk hambanya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah kurniaan daripada Allah
yang dia berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan kita tak boleh nak dengki lah. Ada kawan kita tengok dia tu orang alim, ilmu gini-gini, lepas tu kita ni harta tak banyak, dia harta, kita pun dengki, sedap dia harta banyak, ilmu pun banyak, sohu lagi. Kita ni gini-gini je, tak apalah gini-gini gitu-gitu. Kita terimalah kehidupan kita dengan seadanya, sebab kita hanya singgah sementara untuk kehidupan di dunia, dan destinasi akhir kita adalah untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat tu, kita buka untuk persoalan. Kalau boleh soalan tu biarlah ada kaitan dengan tajuk yang kita bincang hari ni. Kalau lagi tajuk nanti payah pula. Ha? Yes. Waalaikumsalam. Silakan. Siapa tu? Saya Marsufah Ustaz. Ustazah Marsufah. Ustazah dari mana? Gombak. Gombak. Orang Selangor Ya. Ya, silakan. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong jelaskan sikit maksud firman Allah dalam surah Hud ayat 46? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ayat ni sebenarnya menceritakan susulan daripada doa Nabi Nuh bila dia ya betul. Terima kasih kepada Ustazah Marsufah sebab masih tentang kisah Nabi Nuh. Cuma hari ni kita tak sentuh tentang ayat tu sebab kita belum masuk ayat-ayat berikutnya. Hari ni kita nak cerita Nabi Nuh dengan kaumnya. Ayat tadi tentang Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh dengan anaknya tak masuk lagi. Jadi sebab tu kisah Nabi Nuh ni panjang. Dia punya episod itu banyak episod. Jadi bila berlaku banjir yang besar dan yalah kita pun dah bincang kemarin, semua makhluk berpasangan naik atas kapal dan semuanya berlayar bersama. Tiba-tiba Nabi Nuh ternampak anaknya yang terkapai-kapai dalam ombak yang besar lah, ombak kerana banjir. Lalu ketika itulah dia memanggil anaknya, dia kata, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah atas kapal ni bersama dengan kami, janganlah kamu bersama dengan orang kafir tu. Tapi anak dia sombong, dalam keadaan yang dah macam tu pun, cemas macam tu pun dia masih, yang nak tolong dia bukan orang lain, bapak dia sendiri, bukan orang lain. Tapi dengan sombong dia jawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tak apalah wahai ayahku, saya akan lari menyelamatkan diri ke puncak bukit yang dapat menyelamatkan saya daripada banjir yang besar. Nabi Nuh kata, hari ni la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Tak ada siapa yang akan selamat daripada azab Allah ni kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati. Akhirnya wahala bainahumal maut. Akhirnya kedua beranak ni antara bapa dengan anak dipisahkan oleh ombak. Datang ombak, maka anak dia pun tenggelam. Sedihlah Nabi Nuh. Kerana anak dia sendiri pun tak terima dakwah yang dia sampaikan. Walaupun dia dah berdakwah 950 tahun, anak dia sendiri. Allah Akbar. Sedih. Kalau lepas tu saya bila ayat ni, bila kita tengok Syekh Masyari Al-Afasi baca ini, memang dia menangis. Orang yang paling dekat, kalau setara Nabi Nuh, yang Nabi Nuh AS pun tak dapat beri petunjuk kepada anak dia macam mana dengan orang lain yang bukan bertaraf Nabi. Para jemaah boleh rujuk menarik kisah Nabi Nuh ni dalam surah Hud, muka surat 227. Muka surat 227. Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa, dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku pun adalah ahli keluargaku. Dia berdoa begitulah, minta. Sebab dia nak supaya anak dia diampunkan, dimaafkan. Tapi anak dia mati dalam kekafiran. Orang yang mati dalam kekafiran tak ada peluang untuk diberi keampunan. Maka akhirnya Allah Ta'ala menjawab dengan tegas, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Dia bukan ahli keluargamu. Dia keluarga ni ada dua maksud ni untuk jawapan bagi soalan tadi. Ahli keluarga dari sudut keluarga nasab, keturunan. Satu lagi ahli keluarga dari sudut orang yang beriman. Jadi ahli di sini keluarga dari sudut keluarga nasab, keturunan. Bila Allah Ta'ala beritahu, ya Nuh innahu laysa min ahlika, dia bukan ahli keluargamu, makna dia bukan ahli keluarga dari sudut keimanan, bukan ahli keluarga dari sudut nasab. Memang anak dia tu datang daripada benih dia sendiri, darah daging dia sendiri. Tapi kenapa Allah Ta'ala beritahu anak kamu bukan keluargamu? Macam mana pula? Anak tu lahir daripada benih bapa dan ibunya, darah daging bapa dan ibunya. Maksud keluarga di sini merujuk kepada bukan dari kalangan
orang-orang yang layak bersama denganmu kerana mereka tidak beriman. Jadi kena faham dari segi penggunaan kalimah ahlik di sini. Baik, contoh lain yang saya nak kaitkan kalau untuk soalan inilah ahlik ni, kita rujuk dalam surah Maryam. Surah Maryam tentang kisah Nabi Ismail. Wazkur fil kitab Ismail, muka surah 309. 309. Ayat 54. Wazkur fil kitab Ismail, sebutlah dalam kitab Quran ini tentang kisah Ismail. Ismail ini adalah seorang yang sadiqal wa'di, benar janjinya, menepati janji, dan dia ni seorang rasulan nabi, rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu, perkataan ahli, dia menyuruh ahli keluarganya. Ahli keluarga, atas satu tafsiran maknanya keluarga secara nasab lah, mana anak beranak dia sendiri, ahli keluarga sendiri. Ada pendapat lain mengatakan ahlahu merujuk kepada umatnya. Umatnya. Wa kana ya'muru ahlahu, dia menyuruh umat dia, maknanya kaum dia yang dia dakwah tu, supaya mereka menunaikan salat dan menunaikan zakat. Jadi ahli ni ada dua tafsiran di sini, keluarga sendiri ataupun dengan maksud umat dia. Jadi kita kena faham kedudukan ayat tu berdasarkan jalan cerita. Jadi bila Allah Ta'ala beritahu anak Nabi Nuh bukan ahlinya, bukan ahli dari segi ahli keluarga nasab, tapi ahli dari sudut ia bukan orang yang beriman, yang boleh diletakkan dalam kalangan yang disebut sebagai ahli kita, puak-puak kita, golongan kita. Sama dengan perkataan ahli bila Nabi sebut Allah Ta'ala mempunyai ahli di muka bumi. Inna lillah ahlin. Ahli ni orang-orang, tapi bukan keluarga, tak boleh nak terjemah dengan keluarga. Hadis yang sebut inna lillah ahlin, iaitu ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ahlullah, ahli Quran, orang yang bersama dengan Quran, baca Quran, belajar Quran, cintakan Quran, mereka ni dikira ahlullah. Inna lillah ahlin, bagi Allah ada ahli. Ahli mana? Bukan Allah Ta'ala ada anak beranak, maha suci Allah ada keluarga, tak, bukan begitu. Hadis ini Nabi nak sebut Allah Ta'ala memiliki orang-orang yang hampir dengannya, iaitu orang yang hampir dengan Quran. Inna lillah ahlin, itu bagi Allah ada ahli di kalangan manusia, mereka itu adalah ahlul Quran. Ahlu di sini bukan keluarga. Sama dengan kisah doa Nabi Nuh tadi. Itu ahli merujuk kepada orang yang ada kelayakan untuk diletakkan dalam golongan tu. Wallah alam. Ada soalan lain? Ustaz, bahagian amalun ghairu salih tu belum lagi. Ya. Soalan tu merujuk kepada doa tu. Berdoa dalam perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan, maka termasuk amalan yang tidak baik. Amalun ghairu salih merujuk kepada doa Nabi Nuh dalam ayat yang sebelumnya, iaitu Nabi Nuh minta supaya anak dia tu diberikan ampunan. Jadi doa tu yang dianggap tidak salih sebab meminta sesuatu yang tidak patut diminta. Doa tu baik. Itu dalam ayat 45 yang sebelumnya. Bila Nabi Nuh berkata inna bni min ahli. Nabi Nuh merayu kepada Tuhan. Dia merayu minta, ya Allah, inna bni min ahli. Anak aku ni termasuk keluargaku. Tapi Allah Ta'ala tidak boleh. Allah Ta'ala tak terimalah. Kerana permintaan itu dianggap salah. Dianggap salah. Yang salah tu dianggap ghairu salih. Jazakallahu khairan. Jelas Ustaz. Terima kasih. Baik. Kita nak bagi peluang kepada yang lain pula. Okey, ada soalan bertulis. Adakah benar dari ayat ini Allah nak tunjukkan yang pentingnya seorang ibu, isteri, kalau ibu yang salihah, anaknya akan jadi salihah? Wallah alam, saya tak pasti tu. Sebab kita pun tahu kisah Nabi Nuh, isterinya juga dalam keadaan kafir matinya. Anak Nabi Nuh bukan semua itu seorang saja yang bermasalah. Jadi kalau kita nak kaitkan, anak tu bermasalah disebabkan ibunya pun rasanya tak adil juga. Sebab bukan semua anak Nabi Nuh begitu, hanya seorang saja yang mati dalam kekafiran.
Kemudian 4 golongan ilmu dan harta. Okey, yang Ustaz sebut tadi, golongan yang keempat berangan-angan nak jadi seperti golongan ketiga. Itu berangan-angan untuk jadi kaya seperti golongan ketiga. Golongan yang sama-sama, golongan 4 ketiga ni tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Tapi golongan ketiga dia ada harta, tak ada ilmu. Golongan keempat dia tak ada dua-dua. Tapi bukankah kalau hanya niat tanpa tindakan tak dikenakan dosa? Itu dia punya qasad dia yang dia akan laksanakan selepas itulah. Bila Nabi sebut, maka dengan sebab niat dia tu dia dah dikira berdosa sebab merujuk kepada keazaman dia yang sungguh-sungguh. Sebab dia kata lau annali malan mislu fulan, kalau aku ada harta sebagaimana si fulan, mana dia dah ada keazaman yang sungguh-sungguh. Maka atas niat yang salah, maka dia mendapat dosa berdasarkan hadis itulah. Tetapi dia akan laksanakan niat dia lah. Sebenarnya merujuk kepada dia akan melaksanakan tanfiz kepada niat dia tu. Jadi bila Nabi sebut dosa tu, sebenarnya dia tak sebut selepas tu perlaksanaan kepada niat dia tadi tu. Itu menunjukkan kepada keazaman atas sesuatu yang pasti dia akan buat. Baik, itu sahaja. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan perbincangan seterusnya. Masih tentang kisah dakwah Nabi Nuh. InsyaAllah semoga semua boleh faham. Yang sempat boleh salin, Alhamdulillah boleh salin. Kalau mungkin setengah tu tak sempat nak salin sebahagian poin itu, boleh tengok balik rakaman. Sebab pihak admin dah ada rakaman, ada dalam dia punya channel Facebook dan juga dalam YouTube pun. InsyaAllah boleh tengok balik kalau ada mana-mana poin yang tidak sempat untuk disalin oleh para jemaah. InsyaAllah kita bertemu lagi esok untuk ayat yang berikutnya dalam surah yang sama. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.